Saya nak tunjukkan anda satu bahagian dalam kaedah analisis masih di tajuk rekod tak lengkap, iaitu macam mana kita nak tahu sama ada nak menggunakan kaedah perbandingan ataupun kaedah analisis. So biasanya kalau dia kaedah perbandingan, dia hanya akan beri baki awal dan baki akhir sahaja. Tetapi jika soalan itu memberikan kita buku tunai, maka itu adalah clue bahawa kita kena gunakan kaedah analisis. Okey? Baik, lihat pada soalan yang saya tunjukkan ini. Saya nak membawa perhatian kamu semua kepada item aset aset bukan semasa. Okey, ikut soalan yang ini kalau kita lihat dia ada bagi buku tunai, okey, diikuti oleh maklumat tambahan iaitu merupakan baki awal dan baki akhir. Okey, jadi sebelum ini saya dah terangkan pada kelas yang lepas kita dah tunjukkan bagaimana menyediakan akaun belanja, akaun hasil dan juga mengira modal awal, modal akhir. Jadi hari ini saya nak membawa perhatian kepada perabot. Okey, nampak sini perabot. Okey. So perabot ni dia ada baki awal tetapi tidak dinyatakan baki akhir. So kita akan tandakan semua yang berkaitan dengan perabot. Okey, maklumat yang berkaitan dengan perabot kita highlight. Okey, daripada atas ya. Baik, daripada buku tunai ini kita ada perabot. Okey, kita kena faham apa maksud jika perabot dikreditkan dalam buku tunai. Okey, ini adalah bermaksud iaitu apa? Buku tunai kalau debit dia ialah tambah, kalau keluar dia ialah kredit. So duit dia keluar. So kalau duit dia keluar, ini bermaksud dia beli. Okey, so kita dah dapat satu maklumat, perabot beli. Beli perabot. So perabot bertambah. Perabot bertambah. Kemudian maklumat yang kita kena highlight masih lagi kena highlight iaitu sekarang ini perabot baki awal, tidak tahu baki akhir. Kemudian kita lihat maklumat tambahan, dia ada susut nilai. Kita tengok itu kaedah yang digunakan. Adalah 10% setahun atas kos. Jadi bagaimana kita nak mengira susut nilai untuk perabot ini? Okey. Baik, saya tunjuk dekat bawah ni ya. Okey, pada mulanya kita mempunyai baki awal sebanyak baki awal sebanyak 12,480. Kemudian tadi dalam buku tunai kita sudah dapat tahu bahawa ada pertambahan perabot bernilai 1,000. Jadi kita akan tambahkan 1,000. So perabot kita ada 13,480. Okey, baik. Jadi ini adalah kos kita. Okey, kemudian barulah kita boleh mengira susut nilai iaitu 10% atas kos. Jadi dapat 1,348. So dengan itu kita dah tahu susut nilai lah. Kita dapat tahu susut nilai. So susut nilai ini masuk dalam akaun untung rugi dan juga dalam PKK. Okey? Jadi untuk menulis nilai bersih yang ini, okey, maknanya 12,480 tambah 1,000, 13,480, kemudian tolak dengan susut nilai sebanyak 1,348. Okey, ini ialah susut nilai terkumpul. So nilai bersih ni kita kena tolak. Okey, ini. Okey, selain daripada cara ini, soalan yang boleh disoal berkaitan dengan susut nilai ya. Baik. Pada kebiasaannya apa yang kita boleh buat ialah kita akan diberi contoh. Contoh satu untuk mengira susut nilai dia boleh bagi baki awal yang ini baki awal. Katalah baki awal tu ada
1000. Okey. Kemudian dia memberi baki akhir ya. Baki akhir katalah 800. Okey. Jadi nampak tak nilainya semakin berkurangan. Okey, semakin berkurangan. Okey, ini adalah menggunakan kaedah penilaian semula. Okey, sebab dia tidak nyatakan berapa peratus susut nilai dan sebagainya. So penilaian semula, jadi yang turun tu sebanyak 200 adalah susut nilai terkumpul atau susut nilai. Okey, so susut inilah yang masuk dalam untung rugi dan PKK. Ini ialah contoh pertama. Baik, contoh kedua. Contoh kedua juga penilaian semula. Dalam kes ini katalah dia baki awalnya ialah 1,000. Kemudian dalam buku tunai, okey, dia ada bagi, katalah dia beli beli katalah lekapan. Okey, lekapan katalah dia beli 3,000. Kemudian maklumat baki akhir, okey, baki akhir katalah 3,780. okey. Jadi bagaimana kita nak kira susut nilai? So susut nilai ialah baki awal tambah belian, okey, dan kita bandingkan dengan 3,780. Maknanya aset lekapan kita ada 4,000. Okey, kemudian dia bandingkan dengan nilai akhir dia. So berlakulah penyusutan sebanyak 220. Okey, so ini ialah susut nilai bagi tahun itu merangkap susut nilai terkumpul. Okey, ini satu soalan yang dia boleh tanya tentang susut nilai. Okey, ada soalan? Boleh PM saya. Okey, baik, contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga, dia boleh suruh buat susut nilai kaedah yang satu lagi, kaedah apa? Atas baki tu. Okey, yang atas baki. So kalau atas baki pun sama jugalah, iaitu kalau dia ada baki awal. Okey, baki awal ke atas baki. Kemudian dia katalah dia ada beli sebanyak 3,000 aset. Jadi jumlahnya ada 4,000. Okey, jadi 4,000 ni ini adalah kos yang paling latest. So kalau dia kata 10% atas baki. So kalau atas baki masih boleh terus darabkan dengan 4,000. So 10% darab 4,000 adalah 400. So sama je. Okey. Kalau dia ada diberi dalam soalan ada dinyatakan kos katalah sebanyak 1,000. Okey, kemudian dinyatakan pula susut nilai terkumpul sebanyak 200. Maka baki akhir ataupun nilai bersih adalah 800. Jadi ini dinyatakan sebagai baki awal. Okey, baki awal tahun. Okay, so kalau ini baki awal tahun, maknanya kita sekarang di hujung tahun baru ini, pada hujung tahun, so kita buat macam biasa, 10% darab nilai bersih 800. So kita dapat berapa? 10 darab 800 adalah RM80. So ini adalah susut nilai bagi tahun itu. Bagaimana pula dengan susut nilai terkumpul? Kita kumpul lah. Kumpul daripada tahun lepas. Tahun lepas berapa? Tahun lepas adalah 200. Okey, 200. Tahun ini pula adalah 80. Jadi jumlah keseluruhan adalah 280. Jadi yang SNT ini kita akan masukkan dalam PKK. Okey, PKK, dan 80 ini kita masukkan dalam akaun untuk rugi. Okey, ini adalah yang dia boleh tanya dalam tajuk rekod tak lengkap kaedah analisis.